Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair Allahumma amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam tilawah dan tadabbur. InsyaAllah kita nak sambung pembincangan kita dalam surah Al-Insan. Kita nak mulakan dengan baca dulu ayat yang ke-3 daripada surah Al-Insan pada halaman 578. Haji Ayah ada? Ya, ada. Ada, baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haji Ayah senyap kan? Assalamualaikum Haji Ayah. Tadi dia ada. Ada tak apa ni dia hang sekejap. Macam mana? Okey. Ada insya-Allah. Okay. Saya baca ayat yang ke-3 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Terjemahan tentang okey. Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan Rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah. Maka terserahlah kepadanya, sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat, ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka. Baik. Ayat ke-3 kita nak melihat pada malam ini. Kita Allah mulakan dengan menyebut inna hadainahu as-sabila. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Kamilah yang memberi hidayah. Baik. Kamilah memberi hidayah ataupun yang menunjukkan kepada as-sabil, jalan, maka terserahlah kepadanya sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat ataupun dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran tersebut. Baik, kita lihat pada ayat yang ketiga. Kenapa? Pelajaran yang boleh kita ambil di awal ini. Baik. Silakan daripada potongan ayat yang ke-3. Kita baca terjemahan tu apa yang kita dapat. Ustaz boleh turunkan sikit tak Ustaz dia punya makna tu? Apa tu? Okey. Okey, ayat ketiga je. Silakan share apa dapatan kita bila kita baca sekali lalu pada terjemahan ayat tu, silakan. Saya tutup daun depan ni. Petunjuk datang daripada Allah. Okey. Pertama, Tanpa petunjuk Allah, kita tak tahu jalan yang mana satu nak ikut. petunjuk datang daripada Allah. Baik. Saya Hadi tu Ustaz yang semalam, yang hari tu saya tanya tu.
Ada perkataan sin tu akan datang petunjuk Allah. Okey. Baik. InsyaAllah. Dari ayat yang ketiga. Okey. Manusia boleh Baik. memilih sama ada dia nak ikut cakap Allah, syukur ataupun ingkar. Manusia yang memilih. Sebelum ni kita dah Malaysia memilih. Ini manusia yang memilih. Dan pilihannya dua, sama ada syukur ataupun kufur. Baik, jazakallahu khairan Prof. Silakan yang lain. Ayat ketiga. Ada. Siapa nak berkongsi, silakan. Lama dah tak bertanya. Ustaz lah. Baik. Hari ni sangka pula Ustaz nak tanya tu. Nampak Jadi, yang itu je Ustaz. jumpa yang itu je. Ada lagi tu kok. So, kita ada inna hadainahu. Pertama, sesungguhnya kami beri petunjuk. So, kita tahu petunjuk datang daripada Allah. Baik. As-sabil, jalan untuk melakukan sesuatu. Imma syakiran wa imma kafura. So, manusia yang memilih. Dan Allah beritahu di situ ada yang akan ada dua kumpulan, satu yang dia syukur, satu kufur. So manusia yang memilih, dan dalam manusia yang memilih itu manusia ada yang syukur, ada yang kufur. Tanya Ustaz. Oleh Allah. itu, Ya saya. Apa nak cakap dulu? Dia Ayub nak cakap dulu boleh lah. okey. Oleh itu dia ada dua jalan Ustaz. Jalan yang lurus dan jalan yang kufur lah. Tu kena realize that there is two jalan. Manusia Untuk pilih. melalui jalan sama ada yang lurus Kebaikan dan jalan keburukan. atau sebaliknya. Okay. Kurungan saya letakkan keburukan. Ustaz, daripada saya, sebenarnya bila Allah dah ciptakan manusia ni, dia tak tinggalkan begitu saja. Dia akan dibantu dengan dihantar Rasul dan diturunkan Al-Quran untuk mereka mengetahui yang mana, as a guidance lah untuk mereka, mana yang batil dan mana kebenaran. Dan dari situlah akan membawa dia kepada jalan yang lurus dan yang benar kan. Jalan yang lurus menuju kepada Allah. Saya lah macam tu lah, lebih kurang kat cerita ni sebab dia ciptakan dulu kan. Tapi dia bagi akal dan rasul lah untuk bimbing. Akal memandu, rasul rasul membimbing, akal mengajar dia membuat pilihan lah. Kot berpandukan Al-Quran dan Rasul. Kita boleh pakai Baik. akal juga kan, dia kena keimanan juga kan, yang gaib tu tak boleh Ya. nak pakai akal. Betul. Akal tu ada, Allah akal tu Allah bagi, so memang kena guna. So cara nak menggunakan tu bagaimana, itu datangnya Al-Quran untuk guide akal itu. Jazakillahu khairan. Allah tidak meninggalkan manusia begitu sahaja. Baik. Lain ada ke? Yang keenam? Allah nak menceritakan yang sebelum ni kami telah menunjukkan. So adalah kaum-kaum yang sebelum ayat ni turunkan, dia nak katakan sebelum kami telah menunjukkan kepadanya, which means kaum-kaum dulu. Don't you realize? Macam tu. Baik. Allah telah memberi petunjuk kepada umat sebelum ini. Yeah. Adakah kita menyedari? Baik, insyaAllah. Jazakillahu khairan. Baik, itu je. Ada yang nak berkongsi?
Daripada ayat yang ketiga. Orang bersyukur lah. Ya. Dia yang menjadi seorang yang bersyukur. Dia bersyukur. Tidak. Ya. Allah mengingatkan kita agar selalu Allah memberi kebebasan kepada manusia. Baik, yang ketujuh. Ada lagi ke? Yang ke-8? Macam-macam keluar ni, Masya Allah. Kalau seorang je 1, 2, kan, ramai ni 7 dah keluar, Masya Allah. Baik, ayat yang ke-3 daripada surah Al-Insan. Allah berfirman. Ya, saya. Silakan je ya. Di dalam kesemua-semua 7 ni Ustaz, adakah dia tidak memberi, adakah apa yang Allah berikan ni ada kesan kepada kita? So kalau ada kesan kepada kita, maknanya kita kena bertambah iman dan takwa lah, disebabkan apa yang Allah telah berikan di atas ni. Maaf, di atas itu maksudnya apa? Ayat sebelum tu ke? Ini Allah yang bagi, ini yang kita cerita ni yang Okey. sampai 7 ni kan. Okey. Tapi Allah tak tinggal manusia, Allah beri petunjuk, Allah bagi contoh umat-umat sebelumnya. Jadi kita hari ini ni apa kesannya kepada kita kalau kita tak pilih Baik. iman dan takwa kita. Okey. Karut lagi. Masih tak ada ambil pelajaran juga ke lagi ya. Macam tu lah kot. Kan, ya, ni penutup dia. Apa kesan pada kita? Ini yang besar, yang utama ni. Apa kesan pada kita kan? Kalau kita belajar banyak ayat, dengar macam-macam cerita tentang umat yang terdahulu, tak cukup dengan Quran, tambah lagi dengan sirah dan sebagainya. So, dia akan balik pada satu soalan, apa kesan pada kita? Apa kesan pada kita? Dia memberi kesan ataupun tidak, ada kaitan ataupun tidak. Dan selalunya bila sesuatu itu ada kaitan dengan kita, kita akan lebih ingat dan kita akan lebih memberi perhatian. Kan? Contoh, kalau kata nak buat jalan contohnya kan, nak buat jalan contohnya, kita dengarlah ada highway baru nak buat kan, suka, duka, luka, muka kan, macam highway nak buat. Kita kisah tak? Kita tak kisah, lantaklah ada highway apa pun. Tapi kalau tiba nak buat jalan tu, nak buat highway tu, kena kat rumah kita, kita kisah tak pasal projek tu? Kita akan kisah pasal projek tu. Kalaulah projek jalan tu, highway yang baru tu, memang mengikut route kita yang kita lalu hari-hari, jam, dan kalau ada highway yang baru ni memudahkan kita akan ambil kisah tak? Akan ambil kisah. Lain daripada itu, kita tak kisah. Orang lain yang daripada itu dia tak kisah sebab tak ada bagi kesan pada dia tak ada rasa ada kena-mengena dengan diri dia. Oleh sebab itu pada setiap ayat kita nak mengambil pertamanya untuk diri kita, apa kaitannya dengan diri kita, agar bila Allah bercerita tentang matahari dan juga bulan, siang dan juga malam, ia bukan hanya sekadar matahari, bulan, siang dan juga malam, tapi ia adalah tentang diri kita. Dan apatah lagi bila kita bercerita tentang surah Al-Insan, dia memang cerita tentang manusia lah kan. Cuma masih lagi kadang-kadang bila kita membaca surah Al-Insan, kita merasakan ia adalah untuk manusia, dan manusia itu adalah orang lain, dia bukan saya. Kalau saya tu cerita yang Allah cerita tentang syurga, itu saya lah kan. Kalau cerita tentang orang yang degil, orang yang kufur, orang yang cerita-cerita neraka, itu semua orang lain. Saya tak ada kena-mengena dengan perkara itu, saya yang sonok-sonok sahaja kan. Baik, kita nak ambil setiap ayat itu secara personal. Sebagaimana kita ambil kata-kata orang semuanya secara personal. Orang cakap pasal umum pun kita terasa sebab kita ambil perkara itu personal kan. Maka ayat Quran kita ambil dia secara personal semuanya kepada kita, walaupun Allah mention dalam tu adalah tentang orang lain. Baik, jazakumullah khair, boleh semua kongsi 8 poin ini daripada ayat ketiga. Ini
saja pun telah memberi kepada kita pelajaran yang banyak. Baik, saya Yang ni kan macam Allah dah, macam kalau kita masih tak terkesan lah, Allah kata aku dah buat engkau daripada tak ada, tak wujud dah. Lepas tu apa lagi? Daripada apa ni, titisan air yang hina, kami jadikan kamu, masih tak kamu tak ingat juga lagi, dan segala apa tu, kebiasaan yang dahulu masih tak jadi pelajaran. Macam marahlah kan, patutnya kita terkesan lah kan. ya, betul, Masya Allah. Sampai ayat ketiga je dah banyak macam Allah sebut. Allah dah kata engkau dulu lam yakun syai'an mazkura, kemudian engkau khalaqna, kami cipta pula daripada nutfah kan, kemudian kami berikan lagi, sudah atas tu dah macam-macam dah dapat. Dan tak cukup dengan itu, hadaina lagi. Ini kalau kita letakkan 1, 2, 3, 4, ini perkara yang ke-5 yang Allah sebutkan. Ini umum. Kalau kita pergi lagi lihat kepada perkara-perkara yang lain, maka ini adalah salah satu daripada sebelum sampai kepada hadaina tu, dah macam-macam dah yang Allah telah berikan kepada kita, daripada lam yakun syai'an mazkura, daripada tak dikenal, tak disebut, tak tahu nak panggil apa, sampailah mula ada dalam rahim, membesar. Itu pun dah macam-macam dah ada dekat dalam kita, yang hanya sebesar, mula dengan biji sawi, kemudian besar sikit, makin macam-macam yang dah ada dalam dalam tu, hingga Allah mula menjadikan sami'an dan juga basira. Dan sekarang ini Allah sedang nak bercerita tentang sesuatu yang lebih besar, iaitu hadainahu as-sabila. Dia macam dia tegaskan betul-betul daripada ayat 2 sampai ayat berapa tu, keempat, semua dia pakai inna, ya taukid. Betul. Memang awal ayat ni semuanya memang Allah Macam ini. dia marah lah kan, macam dia dah marah. Dia macam tengah betul nak bagi tahu ni engkau. Ni kan, macam ayah marah. Ni aku bagi. Engkau punya ni aku belikan. Aku bagi. Aku bayar. Aku ni. Dia cerita semua sekali. Allah sebutkan di awal surah Nisa ni semua yang dia dah bagi. Kenapa Allah sebutkan? Nak bagi manusia betul-betul down. Nak bagi manusia betul-betul dia rasa bahawa dia tu tak ada apa-apa. Allah nak bagi perasaan yang itu dulu. Dan kalau manusia boleh kekal dengan perasaan yang sebegitu, ketika dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan membawa perkara yang sama dalam kehidupan dia. Dia akan sentiasa rasa tak ada apa. So, bila tak rasa tak ada apa, itu yang menjadikan manusia akhirnya apa? Apa je yang dia nak buat, dia akan apa? Nasta'in. Dia akan minta tolong. Sebab apa? Dia rasa dia tak ada apa. Walaupun dia pandai, tapi dia rasa dia tak ada apa. Dia kaya, tapi dia rasa tak ada apa. Walaupun dia masih muda ataupun dia masih sihat, dia rasa dia tak ada apa. Itu awal-awal ni memang semua banyak kita akan jumpa inna, dan banyak yang Allah sebutkan tentang apa yang dia dah beri kepada manusia, khususnya pada 3 ayat awal ni. Baik. Ayat yang ke-3. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepadanya. Saya buka skrin yang inilah. Okay. Pertama, Allah guna awal ayat ini dengan perkataan inna. Inna kita tahu dia adalah kata penegas. Okay. Kata penegas, sesungguhnya, terjemahannya sesungguhnya, itu dia tegas. Kita dah lihat ayat sebelum ini, bila penegasan yang Allah gunakan, maksudnya Allah tengah nak cakap tentang apa? Kalau ada satu penegasan, so Allah sedang nak bercakap tentang dengan kumpulan yang mereka itu ada rasa ragu-ragu. Mereka itu macam ya ke, biar betul, dia kumpulan yang begitu. So Allah mulakan dengan kata penegas. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah gunakan masih lagi menggunakan kata ganti nama ataupun dhamir apa? Kami di sini. Nahnu. Maksudnya Allah masih nak menunjukkan keagungan dan juga kehebatan diri dia. Oleh sebab itu dia berikan
maaf, dia menggunakan dhamir kami ataupun nahnu. Hadaina, baik. Hadaina, apakah kategori perkataan hadaina? First step kita, ni siapa yang dah lama tak kelas bahasa Arab ni? Baik, first step kita nak buat apa? Jumpa perkataan, first potong. Ada tak boleh potong kat sini? Hu kat belakang tu boleh potong. Baik, kita potong hu yang berada di belakang tu. Cantik. So, jadilah hadaina dan juga hu. Okey. Hadaina, apakah tanda yang ada pada perkataan hadaina? Nun alif Nun alif. Betul. Kita ada nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun. Maka perkataan ini kategorinya ialah isim fi'il harf. Kategorinya ialah fi'il apa? Fi'il madhi. Dhamirnya ialah nahnu. Baik. Hu adalah dhamir mufrad, iaitu seorang, mufrad, maksudnya singular. Lepas itu terjemahannya apa? Nya. Kami telah menunjukkan kepada nya. So ini hu ini. Baik. Potongan awal, inna hadainahu atau inna hadainahu as-sabila. Allah menggunakan hadaina dalam bentuk fi'il madhi ataupun past tense. Seperti yang tadi disebutkan oleh Cikgu Nazimah, Allah telah memberikan petunjuk kepada umat-umat yang terdahulu, kepada generasi-generasi yang terdahulu. Dan Allah bercerita tentang manusia bahawa Allah telah memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada hu, iaitu kepada al-insan, kepada manusia. Allah dah berikan. Bila Allah berikan ni, Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia sebelum manusia itu diciptakan, bahkan sebelum manusia tu nak guna. Sebelum manusia tu nak guna, benda tu Allah dah bagi dah. Allah dah siap dah. Dia macam kalau mak-mak siapkan anak pergi sekolah. Kan? Anak darjah 1 pergi sekolah ke tadika kan, 4 tahun 5 tahun nak pergi sekolah. Anak tu kan tahu apa pun. Dia sampai sekolah aja, cikgu kata keluarkan pencil box. Dia pun tak tahu. Alamak, pencil box tak siapkan. Dia buka beg tengok dah ada pencil box. Buka dalam tu pensel ada, pemadam ada, pembaris ada. Cikgu kata keluarkan pencil color. Dia pun alamak pencil color dia pun buka beg dia. Dah ada dah pencil color. Dia siapkan dah. Dia kata rehat, keluarkan makanan dan air. Alamak, dia buka beg tengok makanan ada, air ada. Siapa dia siapkan? Mak dia dah siapkan dah. Kenapa? Mak dia tahu dah apa yang dia nak guna nanti. Walaupun anak tu dia tak tahu apa yang bakal dia hadapi nanti. Ya, sama kalau kita hantar anak-anak nak pergi sekolah asrama. Contohnya, mak-mak tahu dah nak kena bawa apa. Anak-anak tu belum nak bawa apa kan. Mak-mak tahu dah baldi, gayung, hanger, kan. Apa yang nak kena bawa lebih. Apa yang kena ada, snacking kena ada, kena bawa lebih. Sebab apa? Bukan kita je nak makan, kawan nampak kena pau dengan kawan orang tu minta. Mak-mak tahu dah. Belum anak tu lagi melalui situasi tu, mak-mak dah siap bekalkan dah. Maka begitu manusia belum lagi melalui situasi dalam kehidupan dia, Allah dah siapkan dah. Maka inna hadainahu, sesungguhnya kami telah memberi hidayah kepadanya. Ialah Allah telah menyediakan untuk kita jalan yang unik untuk setiap diri kita. Allah telah menyediakan untuk kita jalan yang unik setiap daripada kita. Kerana jalan kita, sambil kita sama ke berbeza? Berbeza. Perjalanan kita semua dalam kehidupan ini berbeza. Kalau kita ambil secara umum, bidang kita sebelum ini pun berbeza. Bidang pekerjaan kita berbeza. Minat kita berbeza. Jalur kehidupan, circle kita, kawan-kawan kita, tempat tinggal, kita berbeza pada banyak segi.
Maka jalan yang Allah dah beri petunjuk itu, sabil yang Allah dah beri petunjuk itu adalah, kalau bahasa Inggeris sebutkan path. Kita punya jalan yang memang khusus, unik untuk kita sahaja, dan setiap daripada kita jalannya itu berbeza. So Allah dah createkan untuk setiap kita jalan kita masing-masing, memberi pelajaran kepada kita bahawa kita ada jalan kita yang tersendiri menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah sebutkan ya ayuhan nas, ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang bergerak, berjalan menuju kepada Tuhanmu, dan kelak engkau akan menemuinya. Kita semua sedang berjalan menuju Tuhan. Tetapi kita berjalan dengan jalan yang berbeza. Sebab itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan di arah mana pun yang kamu menghadapnya, Allah akan berada di situ. Kita menghadap ke arah kiblat yang sama tetapi daripada arah yang berbeza. Begitu kita dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala hadainahu sabila, berikan jalan yang unik hanya untuk kita sahaja. Maka jalanlah pada jalan kita yang telah Allah sediakan. Jangan kita melihat kepada jalan orang lain, kerana jalan orang lain itu unik untuk dia. Allah letakkan bersesuaian dengan diri dia. Mungkin bila kita berada di jalan itu, kita mungkin tak sama macam bila kita tengok dia akan berbeza. So Allah telah letakkan kita pada jalan kita, dan inilah kita hingga hari ini terus berjalan pada jalan yang Allah telah letakkan kita. Allah sebutkan di sini, inna hadaina, kami telah memberi petunjuk. Allah gunakan perkataannya hadaina yang ruwetnya sama dengan perkataan hudan, petunjuk. Ada perkataan lain yang Allah boleh masukkan di sini, kan? Tetapi Allah pilih perkataan hudan, petunjuk. Kami telah memberi petunjuk kepada dia akan jalan-jalan. Allah boleh letakkan, kami telah mengajarkan kepada dia jalan-jalan. Kami telah memberitahu kepada dia jalan-jalan. Akan tetapi Allah memilih perkataan hadaina. Kenapa? Kerana Allah nak kaitkan dengan huda, bahawa jalan yang kita nak lalui itu, Allah telah createkan dia khas untuk kita. Dan jalan itu kita akan dapat melaluinya dengan tidak tersasar. Kena fahami, dengan tidak tersasar. Bukan akan jadi mudah tau. Bukan. Jalan itu kita tidak akan tersasar apabila kita melaluinya dengan huda. Dengan petunjuk. Di situlah tersimpannya hadaina, petunjuk yang Allah telah berikan kepada kita. Baik. Ustaz, nak tanya. Ya, saya silakan. Jalan ni sama dengan destiny ke? Baik. As-sabil yang Allah letakkan di sini, kalau kita nak sebutkan dia sebagai destiny, as-sabil adalah lebih umum daripada itu. As-sabil adalah lebih umum. As-sabil ini dia menunjukkan kepada bagaimana kita dalam kehidupan. Contoh, kalau saya boleh letakkan, ada orang yang dalam bidang pekerjaan, contohnya Allah letakkan dia dalam bidang tertentu. Dia sebagai seorang ayah ataupun seorang mak, ada jalan dia yang tertentu. Ada bila kita lihat seorang tu, contohkan, kita ambil contohlah seorang lelaki contohnya, dalam bidang pekerjaan Allah letakkan dia dalam bidang pengurusan contohnya. Dia sebagai seorang ayah, Allah letakkan dia orang yang ada beberapa orang anak, 4-5 orang anak, dan anaknya itu kurang dengar cakap contohnya, kan? Berbeza dengan orang lain, ada juga yang Allah letakkan dalam bidang pengurusan juga, tetapi anaknya dengar cakap. Itu dimasukkan dengan jalan.
Bila kita letakkan diri kita dalam karakter kita yang pelbagai, sebab setiap pada kita ada karakter kita yang pelbagai mengikut pada tanggungjawab kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah ataupun mak, sebagai seorang atuk ataupun nenek, sebagai seorang kawan, sebagai seorang jiran, sebagai seorang office mate. So kita ada pelbagai watak dan juga karakter. Maka setiap daripada itu akan ada jalan-jalan yang Allah telah tetapkan. Jalan bidang, ada orang yang jalan pada bidang pekerjaan dia mudah, tapi pada keluarga susah. Ada yang pada keluarga mudah, pada pekerjaannya susah. Ada yang pada pekerjaan senang, pada keluarga senang, tapi pada kengkawan susah. So kita masing-masing ada jalannya yang Allah telah tetapkan. Dan tujuan yang kita nak menuju adalah sama. Kita menghadap kepada satu tempat yang sama. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah bila Allah bercerita tentang kiblat. Mana pun kita menghadap, maka hadapkanlah ke Masjidil Haram. Hadapkanlah ke arah satu kiblat. Kita berada pada bidang mana pun Allah letakkan kita, bidang politik ke, bidang pembinaan ke, bidang kejuruteraan ke, apa pun bidang yang Allah letakkan kita, hadapkan semuanya itu ke Syatral Masjidil Haram. Hadapkan dia ke arah Allah Azza wa Jalla. Ya. Hingga sampai ke ayat yang ketiga ini, kita bermula cerita surah Al-Insan dalam keadaan yang tak ada. Kemudian telah mula sikit-sikit ada, dan sekarang ini ceritanya adalah tentang manusia yang telah nyata yang berada di atas muka bumi ini. Tetapi perkara yang perlu kita ingati bersama, sebelum kita muncul di atas muka bumi ini, apa yang menjadikan manusia itu bernyawa? Apa yang jadikan manusia itu bernyawa? Kasih sayang Allah lah tak? Kasih sayang Allah. Dia tiupkan roh dia tu. Roh. So kita ada roh yang pertama, yang kedua saya letakkan kita ada fizikal kita, atau saya letakkanlah sebagai badan fizikal. So kita ada dua. Kita ada roh dan kita ada jasad. Jasad. Sedap lagi jasad. Badan macam tak sedap sangat. Jasad. Okay, letakkan jasad. Kalau cerita Piramli tu, dia ada apa? Satu badan, satu lagi apa? Nyawa. Kan? Itu nama apa? Yang perompak tu. Okay. So, kita ada dua. Sebelum kita muncul di atas muka bumi ini dengan jasad kita, kita ada satu yang dinamakan sebagai roh. Yang jika roh ini tak ada, bermakna tak jasad kita sekarang ni? Tak ada makna. Jasad kita tak ada makna. So, kita mengandungi dua. Kita fokus sekarang ini perbincangan kita kepada dua, iaitu roh dan juga jasad. Jasad ada kemampuannya yang tersendiri dan ada limit. Dan ada limit. Begitu juga dengan roh. Roh dia ada. Ini saya bukan nak mula cerita tentang ilmu makrifat ke tahap apa benda, bukan. Saya cuma nak cerita tentang roh, kerana kita memahami tentang roh ini perkara yang penting. Sebab nanti selepas daripada ini Allah akan mula bercerita tentang syurga. Dalam surah Insan banyak cerita tentang syurga. Kenapa Allah bercerita banyak tentang syurga? Dia ada kaitannya nanti dengan roh. Kaitan dengan roh. Baik. Maka roh pun ada kemampuan dia, dan roh itu juga ada sesuatu limit dia. Okey. Roh ini nanti yang kita akan cerita, yang akan menjadikan manusia itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun bahasa kita adalah turning point. Bahasa kita turning point. Tetapi bahasa Al-Qurannya ialah roh kita semua tahu jalan kembali dia. Roh kita semua tahu jalan kembali dia. Sebab itu kadang ada orang yang dia jahat macam mana pun, dia akan ada sampai satu point yang dalam diri dia rasa macam tak sedap lah. Dia ada rasa sesuatu yang tak sedap. Itu yang kadang bila kita nak buat sesuatu salah, dosa ataupun kesalahan,
dalam diri kita ada macam rasa macam tak sedap nak buat. So itu ada kaitan dengan ruh yang ada dalam diri kita, yang ruh itu tahu jalan kembali. Baik. Selanjutnya kita lihat pada surah yang ke-40 ayat yang ke-11. Surah 40 ayat yang ke-11. Pada halaman 468. 468 surah yang ke-40 surah Ghafir ayat yang ke-11. Baik. Allah berfirman, Jaya ada ke? Ada. Okey, Jaya ada. Okey, baik, Jaya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Terjemahan. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati 2 kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup 2 kali. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka? Wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami berkematian 2 kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Baik. Bilakah kematian kita yang kali pertama? Para ulama menyatakan kematian kali pertama adalah ketika Allah dah daripada kita lam yakun syai'an mazkura tadi, seperti itu apa jadi? Allah telah menjadikan kita semua hingga hari yang ke berapa? Hingga hari yang ke-40. Hari yang ke-40 yang malaikat datang untuk meniupkan roh dan tulis semua segala catatan tentang diri kita. Baik. Maka sebelum hari yang ke-40, badan kita dah ada ke belum? Dah ada dah. Badan kita dah mula terbentuk. Maka itu, tapi kita hidup ke mati? Belum lagi hidup ketika itu. Belum lagi hidup ketika itu. Maka itu adalah kematian kita yang pertama. Maka selepas itu Allah meniupkan roh. Allah tiupkan roh, dan bila roh itu masuk, kita hidup, dan itulah kehidupan kita yang pertama. Dan bila roh itu ditiupkan, itu yang Allah sebutkan pada surah Al-A'raf, yang Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka roh itu menjawab, qalu bala. Bahkan kami mengakui bahawa engkau lah adalah Tuhan kami. Baik. Ustaz, bukan roh tu ditiup masa 120 hari, 40 hari yang ketiga. Baik. 120. Baik. Maaf, saya nak betulkan sikit. Roh, Allah telah sedia adakan kita roh sebelum badan kita siap. So roh telah mula ada sebelum badan kita siap. So bila badan kita dah siap, waktu tu roh itu Allah masukkan ke dalam badan. So roh telah pertama hidup, kemudian ketika itu badan kita masih lagi mati. Maka bila roh ditiupkan, kita mulalah hidup dalam badan yang kita panggil sebagai janin. Maka janin adalah kehidupan kita yang kedua, yang kita membesar hingga lahir ke dunia sampailah ke hari ini. Maka ini adalah kehidupan kita yang kedua, dan nanti kita akan menemui kepada kematian kita yang kedua, iaitulah ajal. Maka ini pendapat yang pertama yang disebutkan dalam kitab tafsir. Pendapat kedua menyatakan dua kehidupan itu adalah kehidupan pada alam roh dan kehidupan di bumi ini.
kehidupan di bumi ini. Dan dua kematian adalah kematian sebelum kita ditiupkan roh dan nanti apabila kita berada di dalam kubur. Kesimpulannya ialah roh adalah sesuatu yang dulu ada sebelum Allah mewujudkan kita, memberikan kita sami'an dan juga basirah. Pentingnya apa? Untuk kita fahami perkara ini, dua perkara, roh dan juga jasad. Kenapa? Kerana nanti dalam jasad Allah akan letakkan apa? Allah letakkan kepada kita selain daripada pendengaran dan juga sami'an dan juga basirah, Allah akan bagi macam-macam lagi lah. Allah akan bagi kemampuan bercakap, Allah akan bagi anggota badan yang lain, Allah akan bagi hidung kan. Dan salah satu yang Allah akan beri kepada kita adalah apa? Akal. Adalah akal. Baik. Akal juga adalah sesuatu yang boleh nampak tak? Kita boleh nampak lah otak tu kan. Otak tu boleh nampak. Tapi dia juga sesuatu yang susah kita nak describe macam mana dia berfungsi secara zahir. Susah nak describe. Okay. Bila kita melihat kepada dua perkara, jasad dan juga roh. Bila manusia itu dah ada jasad, Allah nanti akan berikan kepada dia akal untuk berfikir. Maka akal yang kita ada, dia mempunyai kepandaian daripada sudut perkataan. Inteleknya, akal ini adalah daripada sudut perkataan. Dia boleh analisis, dia boleh menyelesaikan masalah, dia boleh melihat kepada perkara sesuatu, apa saja maklumat yang bagi sini tempatnya boleh menganalisa. Dan kita ada satu lagi tempat yang namanya roh, yang mana pada jasad kita nanti Al-Quran namakannya sebagai hati. Dan di situ adalah apa? Kalau kita sebutkan dari sudut inteleknya, ia adalah spiritually intellect. Intelek daripada sudut spiritual. Otak dia pandai daripada sudut perkataan kita letakkan untuk dia menganalisa, melihat masalah dan kemudian memberikan solusi. Dan kita ada satu lagi yang dulunya namanya roh, tapi bila dalam jasad kita Allah letakkan dia sesuatu yang namanya adalah hati. Baik. So inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya jalan. Maka Allah telah memberikan kepada fizikal manusia, iaitu kepada akal manusia, jalan yang perlu dia lalui. So sekarang ketika kita dah berada di bumi, kita perlu kepada dua-dua. Kita perlu kepada akal dan kita juga ada roh ataupun disebut sekarang sebagai hati. Okay. Dan dua perkara ini sekarang yang sedang bermain-main dalam diri kita. Akal, kalau kita boleh nak sebutkan, dia ada frekuensi dia yang tertentu. Hati ada frekuensi dia yang tertentu. Syaitan akan menaikkan frekuensi ataupun volume akal hingga nanti menjadikan volume hati tenggelam. So syaitan menaikkan volume akal supaya volume hati itu akan tenggelam. Maka manusia akan nanti lebih fokus kepada akal dia dan kurang memberi perhatian kepada hati dia. Manusia akan fokus untuk suap akal dia dan lupa nak melihat daripada hati. Maka itu yang nanti akhirnya manusia akan mula menilai sesuatu dengan akal dia, bukan lagi dengan hati. Dia melihat sesuatu dengan akal, bukan lagi dengan hati. Bila kita bandingkan antara akal dan juga hati, maka kita akan lebih mudah untuk nak nampak
Bila manusia itu mula berfikir menggunakan akal, tapi bukan dengan, memang kita kena fikir dengan akal kan, orang kata kau tak fikir ke, so memang kena fikirlah kan, tetapi syaitan nak kita berfikir dengan akal sepenuhnya dan menidakkan roh ataupun hati ini. Kesannya apa? Kesannya ialah apa yang diinginkan oleh akal itu berbeza dengan apa yang diinginkan oleh hati. Kenapa? Kerana hati ini asalnya daripada roh yang dulu dia itu kedudukannya di mana? Berada dekat dengan Allah. Berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan para roh ini, roh-roh kita semua ini, dulunya duduk berkumpul dekat dengan Allah Azza wa Jalla, menanti badan kita masing-masing ini siap. Ya. So, ketika mana roh itu berada di sana, dia ada pengalaman dengan siapa? Dengan Allah Allah. Azza wa Jalla. Dan sebab itu Alastu bi rabbikum tu. Yang dia lastu bi rabbikum. Dan sebab itu ada para ulama menyebutkan bahawa, sebab itu kadang-kadang kalau kita jumpa orang, kita rasa macam kita kali pertama jumpa, tapi kita rasa macam aku macam pernah jumpa lah. jumpa di alam roh. Kita pernah jumpa kan, macam pernah kenal tapi tak tahu kat mana. Maka ada para ulama menyatakan mungkin itu adalah waktu roh kita yang dulunya duduk sekali ketika dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Bila roh ini dulunya dekat dengan Allah, maka dia ada pengalaman dengan Allah Azza wa Jalla. Dan antara benda yang roh ini suka ataupun yang dia ingat lagi ketika mana dengan Allah Azza wa Jalla adalah apa? Adalah Allah ini. Berada dengan Allah, sudah tentulah semuanya adalah apa? Indah-indah. Semuanya adalah seronok-seronok. Kan? Semuanya adalah indah dan semuanya adalah seronok-seronok. Maka sebab itu, secara kita katakan sunnatullah ataupun secara semula jadinya, tak ada orang yang tak suka untuk hidup kaya. Ada tak orang yang kata, saya tak sukalah hidup kaya? Tak ada. Kan? Hidup mewah ke, naik kereta mewah, rumah besar, makan sedap-sedap, berjalan, ada tak orang yang dia tak suka semua tu? Tak ada. Sesiapa pun secara semula jadi, kita kata secara semula jadi, tapi dia adalah sunnatullah. Allah dah tetapkan begitu. Jadi secara semula jadinya manusia ni suka kepada perkara yang cantik-cantik. Kenapa? Kerana memang Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah dicantik dan disukakan pada perkara-perkara yang cantik, dan roh pernah berada dekat dengan Sang Maha Cantik. So dia memang sukalah dengan benda-benda yang cantik. Maka sebab itu ketika di dunia manusia tetap sukakan dengan perkara yang cantik-cantik, dan itu adalah sunnatullah yang ada pada diri manusia. Dan masalahnya ialah syaitan telah menjadikan manusia tertarik dengan kecantikan itu dengan apa? Dengan akal dia, bukan dengan hati dia. So bila manusia sukakan satu yang cantik ataupun keseronokan dengan akal, maka syaitan naikkan volume akal ni, so manusia akan fokus nak memuaskan akal ini, hingga akhirnya apa? Yang di hati itu volumenya telah menjadi rendah dan tidak dihiraukan. Maka manusia mula melihat sesuatu itu secara zahirnya. Sebab itu antara solat dan tak solat, mana yang lebih seronok? Sudah tentulah tak solat. Sebab apa? Kalau solat penat, kan? Kena pada waktu dia, tak boleh tunda. Kalau kata travel, penat macam mana pun tetap kena solat, walaupun dah jamak kasar, dah ringan lah, tapi tetap juga kena solat, kena ambil wuduk dan sebagainya. So kalau tak payah solat, senang tak? Senang, tak payah fikir lah, nak pergi mana pergilah, nak buat mana buatlah, nak tidur berapa lama tidurlah. Walaupun kita musafir, tetap tidur tu kena jaga kan, jangan terlebih kan. Nak jamak takhir, bangun dah maghrib, dah terlepas waktu solat dan sebagainya. Muslimah kena pakai tudung, buka stokin. Muslimah, ya. Maka lebih prefer untuk tak payah solat. Susah nak solat. Betul tak? So bila kita berfikir guna akal, maka akal akan seronok kat mana?
akal akan seronok untuk tak solat, seronok untuk tak baca Quran, seronok untuk tak belajar. Kenapa? Kerana semua itu adalah, dia adalah keseronokan di akal adalah apa? Itu semua adalah kerehatan. Itu semua adalah keseronokan. Kan? So, syaitan menaikkan volume akal itu hingga manusia hanya menilai menggunakan akal sahaja, yang seronok-seronok sahaja, hingga hati ataupun roh itu tidak lagi dihiraukan. Kalau dipandu oleh nafsu, Ustaz. Dia akhirnya dipandu oleh nafsu yang telah dikudakan oleh syaitan. Baik. So sebab itu kita suka semua yang seronok, dan masalahnya ialah kita fokus kepada yang jasad, kita lupa kepada yang roh. Maka Allah berikan kepada kita hudan, petunjuk. Petunjuk ini dia untuk apa? Untuk jasad ke untuk roh? Oh. Dia adalah untuk roh. Hmm. Kenapa Allah berikan dia untuk roh ataupun untuk hati? Kerana ketika di dunia ini semuanya adalah benda-benda yang menaikkan, kalau saya sebutkan sebagai volume lah supaya mudah untuk kita nak faham, menaikkan volume akal. Volume akal. Bukan maksud akal ni tak baik, dan memang kita berfikir banyak guna akal dan sebagainya. Kan? Cuma saya nak beri gambaran antara akal dan juga hati. Bila akal tu hanya difokus hanya kepada akal sahaja. So itu yang jadi manusia akan berfikir tentang mana yang logik, mana yang tak logik, kan. Akhirnya manusia macam bergantung kepada usaha, kan. Kalau tak usaha macam mana nak dapat duit? Kalau tak ni macam mana nak dapat duit? Kalau tak ni macam mana nak dapat kerja? Kalau tak ni macam mana nak berjaya? So manusia akan fokus kepada akal dia, mengikut kepada logik. Tapi kepada roh tahu dia tak perlu kepada logik untuk nak mendapatkan sesuatu, tetapi dia perlu untuk berusaha juga. So digabungkan antara dua itu. Maka semua yang berada di dunia ini akan menaikkan volume akal. So bila satu volume tinggi, satu volume lagi akan apa? Dia akan makin tenggelam. Sudah tak didengari lagi bunyi dia. Sebab itu kadang-kadang kita ada dengar, kan, bunyi-bunyi, bisikan-bisikan dan sebagainya, kan. Dan bisikan-bisikan itu memang ada pada setiap daripada kita. Cuma bezanya apa? Volume itu kita kuatkan yang mana? Ada orang yang volume yang jahat itu kuat hingga tenggelam volume yang baik itu. Ada orang yang volume baik itu kuat hingga tenggelamlah volume yang jahat itu. Kadang-kala kita melihat kepada sesuatu, kita tak fikir apa-apa pun, tetapi tiba-tiba tak tercetus di fikiran. Kita nampak contohnya, kan, ada terjumpa wallet orang contohnya, ataupun jumpa duit, ataupun jumpa kad Tashengo contohnya, kan. Kita nampak okeylah ada kad Tashengo kan. Tapi timbul dalam kepala, saya try tengok dalam tu ada berapa. Mulalah tengok dalam tu ada berapa. Ada RM50. Lepas tu timbul satu lagi suara, kan, volume dalam kepala. RM50 macam-macam boleh beli ni, kan. Orang pun tertinggal, tuan dia dah tak patah balik dah ni. Dia anggap benda ni halal dia tu, sebab dia tahu dah dia tak boleh patah balik, dia pun dah tak ingat dah dekat mana dah. Kalau kau tinggalkan nanti orang lain pula ambil. So volume tu naik. Akhirnya apa? Daripada rasa biasa, tak ada rasa apa-apa tengok Tashengo, akhirnya rasa apa? Nak ambil, rasa dia beruntung hari tu untuk dia pergi shopping pula. Dia rasa itu Allah belanja dia pula. Punyalah baik volume tu, kan, memberikan bisikannya. Maka Allah sebutkan pada ayat ni, inna hadainahu as-sabila, sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepadanya akan jalan. Maka jasad kita sudah melihat jalan yang fizikal, roh kita tahu jalan mana yang dia nak lalui. Maka sekarang ini roh itu perlu dikuatkan dengan hudan petunjuk supaya physically jasad ini akan benar berada di atas jalannya. Fizikal kita akan kekal berada di atas jalan yang betul jika roh itu
terus dipandu dengan huda. Kalau roh ini tidak dipandu dengan huda, maka jasad itu akan lari daripada jalannya. Maka sebab itu Allah terus ingatkan, inna hadainahu as-sabila. Kami dah beri petunjuk kepada dia akan jalan. So jalan yang Allah tunjuk sudah semestinya jalan itu jalan yang betul lah. Jalan yang baik. Maka sekarang ini tinggal kita berada di bumi ini terus nak menguatkan volume roh ini agar terus membisikkan kepada kita perkara-perkara yang baik untuk ataupun yang sepatutnya untuk kita lakukan supaya jasad kita ini kekal berada di atas jalan yang Allah dah tunjuk. Kita tak perlu cari jalan. Kita tak perlu cari jalan. Allah dah letakkan kita atas jalan untuk menuju kepada dia. Allah dah letakkan kita atas jalan untuk menuju kepada dia. Kita tak payah cari dah jalan tu. Sekarang kita tinggal nak maintain agar kita terus kekal tegak, lurus berada di atas jalan ini. Itu je. Allah bukan suruh nak kita pergi cari jalan mana yang kita nak ikut, tak. Jalannya Allah dah hadainah. Allah dah tunjuk dah, ini jalan dia. So tinggal kita nak jalan je ikut apa yang telah ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya adalah perkara yang mudah, dia bukan perkara yang susah. Dia macam kan kita dihantar di sebelum Plaza Tol Sungai Besi tu contohnya kan. Orang bercakap ni, kau masuk je highway ni, kau jalan je. So jalan tu dah jelas tak nampak depan mata kita. Jelas nampak dah depan mata kita. Depan tu dah. Jalan masuk je. Tetapi kenapa ada orang yang tak sampai dekat tol tu dan tak lepas tol tu, dia berhenti dulu sebelum tol Sungai Besi tu ada apa? Ada Petron, ada McD, ada orang jual-jual tepi tu. Lepas tu tepi tu ada juga ikut jalan luar. Kalau perasan lah kan, saya ingat lah sebab saya selalu kan. Dekat tepi Petron tu ada jalan tepi pergi arah ke Seri Kembangan kan tepi tu. So kenapa ada orang ni tu? Kerana nak jalan tu jelas dah ditunjukkan di situ. Tetapi akan ada apa? Bisikan, pergi isi minyak aja lah. Makan jap lah. Pergi tengok jalan ni, explore kejap dekat kawasan ni ada apa. So akhirnya jalan yang sepatutnya mudah untuk dijalan akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi berpusing-pusing. Akhirnya jadi lambat untuk nak sampai. Kenapa? Kerana dia tak terus menguatkan volume. Okey, jalan dah tunjuk, sekarang jalan je. Tak, volume itu telah rendah, volume yang lain kuat. Yang apa? Pilah tengok-tengok dulu apa yang ada dekat situ. Pilah makan dulu, kau akan lapar. Rehatlah dulu, kau akan penat. So, macam-macam suara yang keluar kerana melihat apa? Kepada keseronokan yang berada di depan mata. Maka inna hadainahu sabila adalah jalan yang Allah dah tunjukkan. Itu dia Plaza Tol, kau masuk, kau jalan je. Jalannya tu jelas. Sekarang tinggal kita sahaja nak melalui jalan yang jelas yang telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Sebab itu Nabi SAW suruhkan dalam hadis, taraktukum alal mahajjatil bayda. Aku meninggalkan kamu di atas jalan yang terang, jalan yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazihu anha illa halik. Tidaklah akan menyimpang daripada jalan itu kecuali orang yang memang dia nak menghancurkan diri dia. Dia yang cari pasal. Macam tu. So jalan menuju kepada Allah, menuju kepada destinasi Allah nak kita tuju, telah jelas Allah tunjukkan di mana dengan huda dia, dengan petunjuk yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Maka tinggal sahaja kita nak terus menguatkan petunjuk itu dalam diri kita dengan memberi perhatian kepada petunjuk ini, iaitu Al-Quran, agar suaranya itu terus kuat dalam diri kita, kerana syaitan sedang merendahkan volume roh ataupun volume hati kita sedikit demi sedikit
hingga nanti tidak lagi apa, kedengaran dah suara itu. Sebab itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir ialah waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang kafir berkata, janganlah kamu dengar Quran. Kenapa? Kalau dengar Quran, dia akan menjadi satu suara, volumenya dalam diri itu akan meningkat hingga nanti akan bertemu petunjuk Allah Azza wa Jalla. Okay, jangan kamu dengar Quran ini dan buatlah, larakanlah manusia daripadanya, lekakanlah manusia daripadanya. So apa yang syaitan cuba lakukan, dia cuba merendahkan volume Al-Quran ataupun volume hudan ini daripada diri kita dan menaikkan volume-volume yang lain. Maka secara zahirnya itu yang tercipta pelbagai perkataan-perkataan yang lain untuk nak melawan perkataan Al-Quran ini. Dan lalu diciptalah lagu-lagu, bunyi-bunyian, muzik-muzik yang untuk nak meningkatkan volume dalam diri menggunakan akal ini, agar apa, volume roh ataupun hati itu menjadi rendah. Sebab kita suka kepada kecantikan, kita suka kepada keseronokan, kita suka kepada kerehatan, kan? Maka itu yang diberikan oleh syaitan, tetapi dengan sesuatu yang berlawanan, bukan dengan sesuatu yang asal yang Allah berikan, itulah hudan ataupun petunjuk. Maka Allah telah berikan petunjuk kepada manusia kesemuanya dan jalan kita adalah berbeza. Jangan bandingkan jalan kita dengan jalan orang lain dan jangan rasa jalan kita ini hebatlah daripada jalan orang lain. Jangan rasa jalan kita adalah lebih lurus daripada jalan orang lain. Setiap jalan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi jalan kita adalah berbeza. Ada orang yang Allah letakkan lopaknya itu banyak, jalannya itu lebar tetapi berlubang-lubang. Ada orang yang Allah letakkan jalannya itu kecil, macam jalan kampung. Kalau bertembung dua kereta, satu kereta kena berhenti ke tepi dulu, berhenti, keluar daripada jalan, naik atas rumput tu, bagi satu kereta yang jalan. Tetapi jalannya itu cantik. So jalan kita berbeza, jangan banding antara jalan kita dan juga jalan orang, kerana jalan kita adalah sesuai untuk diri kita, dia tak sesuai untuk orang lain. Sebab itu bila Allah dah letakkan kita dalam satu bidang, maka fokus kepada bidang itu untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan nak menuju kepada Allah, saya pernah sebutkan sebelum ini beberapa kali, bukan hanya dengan jalan kita menjadi ustaz-ustaz contohnya, kan? Bukan hanya dengan jalan jadi ustaz-ustaz aja boleh menuju kepada Allah, bukan. Kita kerja sebagai apa pun profession kita, semua itu kita perlu lakukan. Itulah jalan yang Allah dah letakkan kita untuk kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Saya bila menyebut tentang jalan yang Allah dah letakkan kita, saya selalu teringat kata-kata Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz. Ketika mana saya waktu tu baru habis belajar, masyaikh daripada Universiti saya di Yaman tu datang ke Malaysia. So saya adalah salah seorang penterjemah untuk mereka lah. So kita pusing satu Malaysia ketika itu, dan salah seorang yang kita ziarah adalah Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz. Berjumpa sahaja, ayat pertama, saya masih ingat lagi ayat pertama yang Tuan Guru Ni Aziz sebutkan ialah qaddarallahu alayya an akuna siyasiyan. Dia cakap Arab lah sebab dia borak dengan syekh-syekh tu kan. Maksudnya Allah telah mentakdirkan aku menjadi seorang ahli politik. Sedangkan dia lebih kepada bahagian agama, tapi Allah telah letakkan dia dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran selepas itu. Maka apa yang dilakukan, itulah jalan dia. So dia telah menjadikan jalan yang Allah dah letakkan dia di situ untuk apa? Untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. So tak perlu tukar bidang. Tinggalkan bidang tu, tak nak jadi cikgu ataupun ustaz dekat masjid je, nak kekal ke tak.
mana jalan Allah dah letakkan kita, jadikan ia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni mungkin saya dah tak kerja dah Ustaz, tapi kita ada tak tanggungjawab kita yang lain? Kita ada masih lagi sebagai mak, sebagai ayah, sebagai nenek, sebagai atuk, sebagai jiran, kan, sebagai kawan, kita ada circle kita. Itu jalan kita yang Allah dah letakkan. Maka jadikan semua itu, jalan itu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Inna hadaina usabila, sesungguhnya kami telah memberikan kepada manusia itu petunjuk untuk jalan dia. Maka kita nak menghargai di mana kita berdiri pada hari ini, dan kita nak berfikir macam mana nak jadikan bidang kita pada hari ini, tanggungjawab kita pada hari ini sebagai jalan untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jadi ustaz contohnya, kan, bukan mesti kalau dia akan jalan menuju kepada Allah, kerana ada je kan ustaz-ustaz yang tipu contohnya, kan, ustaz yang mengajar perkara yang berlainan ataupun berlawanan dengan Al-Quran ataupun hadis. Kan Nabi SAW sebutkan dalam Al-Quran, orang yang Allah berikan kepada dia Quran, dia baca sedap, bertaranu, dia ajarkan orang Quran, tetapi kan dia kata dia buat itu kerana Allah, tapi Allah kata dia buat itu kerana nak digelar sebagai seorang qari, seorang yang mahir dengan Quran, sebagai seorang alim, sebagai seorang yang pandai dengan Al-Quran. Okay. Maka tak mesti jadi ustaz-ustaz itu akan jalannya itu confirm menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tak, dia perlu kepada kesedaran, ini jalan aku yang Allah dah letak, apa perancangan aku untuk menggunakan hudan ini menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam. Kita berjaya sekian itu, insya-Allah kita akan sambung separuh ayat yang ketiga ini pada minggu hadapan, insya-Allah. Ustaz nak tanya. Ya, saya silakan. Sirat dengan sabil sama? Baik, sirat dengan sabil tidak sama. Sirat dan sabil tidak sama. Sirat adalah jalan, sabil adalah jalan. Baik. Sirat adalah satu jalan yang luas. Kalau kita sebutkan sirat itu dia macam highway. Dia ada 3 lane, 4 lane. Sabil dia macam jalan persekutuan. Jalan yang 2 lane tu, satu pergi, satu balik, ataupun 2 pergi, 2 balik, ada traffic light, ada simpang. Highway tak ada. Highway tak ada traffic light, highway tak ada simpang. Jalannya luas, straight je jalan. Itu as-sirat. As-sabil adalah jalan yang biasa, jalan harian kita guna itu. Itu beza dia. Dan kita minta kepada Allah adalah agar Allah beri kita petunjuk ke as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang terbentang luas tu, yang lurus itu yang kita minta daripada Allah Azza wa Jalla. Tetapi realitinya Allah tak bagi sirat dulu. Allah letakkan kita sekarang di atas sabil dulu. So sabil tu banyak traffic light, sabil tu ada banyak simpang, sabil tu ada banyak kereta, sabil tu kiri kanannya ada banyak kedai yang kau tengok teringin. Akhirnya tengok kan terlanggar orang. Tengok orang langgar traffic light, kan? So banyak sangat apa di kiri kanan, itu sabil yang Allah sekarang letakkan kita padanya. Macam tadilah, kan? Jalan highway depan tu tol Sungai Besi, masuk jalan je. Tetapi apa sebelum nak sampai tol Sungai Besi tu macam-macam ada dekat keliling-keliling tu yang kita seronok, yang kita tertarik. Ya, Ustaz. Sama. Dulu je. Apa? Ya? Silakan siapa nak cakap ni? Dah saya. Sila. Kenapa siratul mustaqim tu dia sirat juga, tapi kenapa apa tu besar, apa cuma macam atas mata pisau aja, Ustaz? Baik. Sirat realitinya jalan yang besar. Tetapi di akhirat nanti kita juga akan melalui titian sirat yang mana ia adalah halus macam mata pisau, ataupun ada katakan apa, selai rambut yang dibelah dengan 7. Baik. Kenapa jadi begitu? Ni antaranya Ustaz Hadi Hidayat ada berkongsi tentang perkara ini. Baik. Untuk Allah letakkan siratnya begitu, kan,
pada pandangan, bukan pada pandangan setiap orang. Dia tak sama. Ada orang yang nanti akan melalui sirat itu dengan apa? Macam Laju. kelajuan cahaya. Ada yang naik kuda, naik unta, ada yang berjalan, berlari. Ada yang merangkak, ada yang akhirnya akan jatuh ke neraka. Baik. Maka as-sirat juga dia membawa maksud beberapa jalan-jalan yang akhirnya jadi satu jalan yang besar. Macam kita kat highway lah. Kat highway kita ada berapa lorong? Ada 3-4 lorong kan. So lorong tu besar ke kecil? Kalau lorong tu satu je, kecil lah. Kan? Kalau kita jalan kampung dulu lah kan. Kalau saya dulu kat Padang Balang antaranya lah kan. Padang Balang. Jalan tu sampai sekarang maintain satu tu je. Kalau bertembung memang kita panggil lorong. So lorong kita tu jalan dia kecil. So bila ada beberapa lorong dia akan jadi apa? Dia akan jalan yang besar lah. So daripada yang kecil dia akan jadi besar. So highway dia ada bukan satu lane, dia ada 3-4 lane. So akhirnya jadi satu jalan yang besar. Maka as-sirat yang kita akan lalu nanti dia adalah satu lorong, satu lorong daripada lorong-lorong yang digabungkan jadi banyak. Sebab itu sirat itu dia gambarannya adalah kecil, tapi dia berbeza nanti ikut kepada orang yang melaluinya. Tak, itu Wallahu ada ulama ajarkan kita doa supaya titian sirat kita minta kat Allah lah biar dia pendek dan lebar. Ataupun Ya, kita tak payah melalui sirat. Terus saja. Itu minta doa hisabannya sirat tu. betul. Ha, Kita minta doa agar masuk syurga terus. terus berakhir dihisap. Masuk Itulah. je terus Kadang terus. nak berdoa yang tu rasa ragu-ragu minta doa yang ni, ya Allah bagi nanti kena lah lalu sirat kan. Kalau tak minta hisabannya sirat, tak payah lalu sirat. Tapi kalau kita Ah, bagi takdir kan kena lalu sirat. minta je terus je masuk syurga, tak perlu Ha, hisap, tak perlu lalu sirat. ha. Minta terus je masuk dalam syurga. Hmm. Tapi yang kalau itu sirat di akhirat besok. Tapi di dunia ni yang surah Fatihah tu, siratal mustaqim tu. Ya, ia Tu adalah dia jalan mana yang lurus. mana dalam konteks ayat tu macam mana tu Ustaz? Ia Sama adalah jalan yang lurus, yang luas. Hmm. Yang terbentang luas macam jalan highway itulah, dan ia terdiri di dalam sirat itu ada banyak sabil. Banyak sabil. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Allahumma selamat so wala subulas salam, perkataannya subulas salam ada. Dah berapa lama tak baca ayat tu, lupalah. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan subulas salam. Ikutlah jalan-jalan keselamatan. Subul itu adalah jamak kepada sabil. Sabil satu jalan, subul jalan-jalan, banyak jalan. So daripada banyak jalan itu akhirnya dia besar, dia menjadi satu sirat. Kita sebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah tunjuk pada kita jalan yang lurus, jalan yang terbentang luas. Kenapa? Kerana sudah tentu kita nak yang mudah, kita tak nak yang susah, betul tak? Kita nak yang mudah. Sebab itu dalam bandar kita banyak buat highway. Kita ada Duke, ada Suka, ada highway yang macam tu. Sebab apa? Dia memudahkan daripada kita nak bergerak ikut jalan dalam bandar, jalan bandar dengan highway yang macam tu. Dia mudah. So kita minta kepada Allah agar Allah berikan pergerakan kita itu mudah. Sebab kita tahu pergerakan kita kat dunia ni susah. Pergerakan kita kat dunia susah. So kita minta kepada Allah, bagilah kita jalan yang luas, jalan yang mudah untuk kita lalu. Walaupun realitinya nanti kita akan tetap hadapi yang susah. Tapi bila kita nak minta kepada Allah, mintalah yang terbaik. Macam ni sebut, kalau nak minta syurga, minta terus yang paling tinggi, Firdaus. Jangan minta yang bawah-bawah. So kalau nak minta Allah tunjukkan jalan, biar minta jalan yang paling mudah sekali, jalan yang paling senang sekali. Nak masuk syurga, biar masuk syurga terus, tak payah nak lalu hisab, tak payah nak lalu sirat dan sebagainya. Maka kita diajar untuk minta yang paling mudah, yang paling terbaik daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita minta as-sirat, kita tak minta sabil. Sedangkan dalam Quran Allah banyak guna sabilillah. Kan Allah tak guna siratillah, Allah guna sabilillah. Siratillah hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran. Tapi sabilillah banyak Allah sebut dalam Al-Quran.
Wallahu a'lam. Baik, semoga sekian Terima pada kasih pagi. Ustaz. Kemudian ada manfaat yang dapat diambil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika